Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mahu menjadi orang yang terbaik. Maka di antara orang yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan ialah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu ialah mereka yang belajar dan mengajar Al-Quran. Artinya, kita nak jadi orang yang terbaik ialah orang yang sentiasa dekat dengan Al-Quran. Sama ada kita belajar Al-Quran ataupun kita mengajar Al-Quran. Sama ada kita memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Kita nak termasuk daripada orang yang terbaik. Mudah-mudahan bila mana kita menjadi orang yang terbaik, kita akan dipandu arah, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita seharian. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-52. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-76 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabada bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi summa استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Maka Yusuf pun mulalah memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya, Bunyamin. Kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya. Demikianlah kami jayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Dengan ilmu pengetahuan kami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki. Dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-76 surah Yusuf dengan menjelaskan lafaz wa fawqa kulli dhi ilmin alim, yang bermaksud di atas setiap yang berpengetahuan ada yang maha mengetahui. Ia menunjukkan bahawa ilmu adalah lautan yang tidak bertepi. Setiap orang yang memiliki pengetahuan pasti akan ada yang lain melebihinya. Namun kita
tidak boleh mengatakan jika begitu ada yang melebihi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana yang dimaksudkan di sini ialah ilmu makhluk, iaitu ilmu yang tidak berdiri sendiri, tidak sama seperti ilmu Allah yang berdiri pada zatnya. Bukankah perkataan zi yang bermaksud pemilik ini berbeza dan tidak bersatu dengan ilmu? Dengan demikian ilmu yang dimilikinya tidak bersatu dengan dirinya, tetapi sesuatu yang baru dan berbeza dengan ilmu Allah yang bersifat qadim. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab seterusnya menjelaskan kalimah alim dengan mengatakan bahawa ada yang memahami kalimah ini bukan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada makhluk yang bermaksud. Setiap yang memiliki pengetahuan pasti ada yang lebih mengetahui daripadanya. Begitulah seterusnya, semua yang berilmu walau betapa dalam dan luas ilmunya akan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-76 surah Yusuf dengan menyatakan bahawa selepas saudara-saudaranya dihadapkan kepada Yusuf untuk diperiksa barang-barang bawaannya satu persatu, maka Yusuf pun menyuruh memeriksa barang-barang mereka, sedangkan barang milik Bunyamin diperiksa paling akhir untuk mengelakkan kecurigaan atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada Nabi Yusuf untuk berbuat demikian. Dalam hal ini memang ada suatu hikmah ketuhanan yang menghendaki supaya saudara Yusuf menderita kerana perbuatan mereka dahulu kepada Yusuf. Dengan jalan ini mereka merasakan kepahitan berpisah dengan Bunyamin. Tidak ada jalan untuk menahan Bunyamin kecuali ada suatu tuduhan yang sebenarnya tidak akan menyakiti Bunyamin, kerana sebelumnya telah ada kesepakatan dengan dia. Peristiwa ini memberi peringatan bahawa kita boleh melakukan muslihah untuk mencapai suatu tujuan yang benar, asalkan tidak menyalahi ketentuan syarak. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi mentafsirkan lagi, Yusuf tidak menerapkan undang-undang negeri Mesir yang menetapkan bahawa orang yang mencuri itu didera dan didenda 2 kali ganda. Untuk Bunyamin, Yusuf menggunakan syariat Yaqub yang dianuti oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak akan menjalankan muslihah dengan menuduh orang yang tidak bersalah, kecuali kerana mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman ini juga dapat kita maksudkan sesungguhnya Yusuf tidak boleh menyalahi undang-undang negerinya. Akan tetapi kehendak Allah mengharapkan supaya Yusuf menetapkan hukuman dengan agama Yaqub, iaitu menahan si pencuri, Bunyamin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat siapa yang dia kehendaki beberapa darjat lebih tinggi dalam hal ilmu dan iman, serta dia menerangkan jalan yang perlu dilalui untuk mencapai cita-cita atau keinginannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat darjat Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayat ini membawa maksud bahawa ilmu itulah setinggi-tinggi darjat. Seterusnya, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menjelaskan di atas setiap orang alim, masih ada lagi orang yang lebih alim dan lebih alim lagi. Begitulah seterusnya sehingga kepada Tuhan yang dapat menjangkau segala sesuatu, dan dialah yang maha mengetahui. Oleh kerana itu, janganlah kita sombong apabila kita berilmu, kerana tidak ada seorang yang alim melainkan ada yang lebih alim daripadanya, dan hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Al-Qadhi Ustaz Haji Muhammad Sa'id bin Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan ketika mentafsirkan ayat ke-76 surah Yusuf menyatakan bahawa maka mulalah Yusuf memeriksa kenderaan saudara-saudaranya yang lain terdahulu sebelum memeriksa kenderaan Bunyamin untuk mengelakkan tuhmah sehingga yang tinggal hanyalah Bunyamin. Yusuf AS mengatakan baginda tidak meletakkan apa-apa sangkaan sehingga baginda memeriksa kesemuanya. Kemudian baginda membawa keluar daripada simpanan saudaranya alat sukatan, lalu tunduk kepada mereka kerana malu. Lalu mereka katakan kepada Bunyamin, engkau telah mempermalukan kami dan menconteng arang di muka kami.
Maka Bunyamin ditahan dengan menjadi hamba. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan daya kepada Yusuf untuk memberi hukum tidak mengikut hukum Raja Mesir. Kerana hukuman bagi mencuri di negeri orang ini dibalun dan dibayar 2 kali ganda terhadap barang yang dicuri. Bukan hanya menjadi hamba, melainkan ia adalah kehendak Allah Ta'ala dengan mengilhamkan Yusuf mengambil hukuman daripada syariat Yaqub. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat darjat mereka yang dia kehendaki dengan menjadi rasul dan orang berilmu seperti Nabi Yusuf AS. Dan di atas setiap orang yang berilmu akan ada lagi orang yang lebih berilmu daripadanya sehingga ilmu itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-76 surah Yusuf ini dengan menjelaskan ayat, mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan alat sukatan raja itu daripada karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat darjat orang yang kami kehendaki. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Ayat ini menjelaskan segala yang baik dalam kebijaksanaan itu terpancar daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebijaksanaannya itu bahkan membalikkan kebodohan dan kejahatan menjadi kebaikan. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-76 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-76 surah Yusuf ini menceritakan kisah saudara Yusuf yang berhadapan dengan kehilangan alat sukatan raja ketika menghadap Yusuf sebagai bendahara negara Mesir untuk mengambil bahan makanan mereka. Setelah diperiksa karung-karung mereka, alat sukatan itu ditemui di dalam karung Bunyamin. Lalu Bunyamin ditahan untuk menjadi tebusan setelah Allah mengilhamkan Yusuf untuk memberi hukuman dengan syariat Yaqub, iaitu menjadi hamba dan bukan dihukum dengan hukuman deraan dan bayaran 2 kali ganda pada barang yang hilang. Begitulah Allah mengangkat darjat orang yang dikehendaki seperti Yusuf dengan ilham ilmunya, termasuklah mengangkat darjat orang yang berilmu, dan bagi orang yang berilmu ada lagi orang lain yang lebih tinggi ilmunya, sehingga ilmu itu pada hujungnya berakhir kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu adalah asas bagi manusia untuk menjalani kehidupan bertamadun. Terdapat banyak jenis ilmu yang kita telah ketahui, bahkan telah dipelajari di atas dunia, baik ilmu agama, ilmu sains, ilmu matematik, ilmu kejuruteraan, ilmu perubatan dan sebagainya. Bahkan sebenarnya ilmu ini masih banyak lagi bidang yang belum diteroka. Kerana ilmu Allah itu luas. Hanya manusia sahaja yang masih terhad batas pengetahuan menggali dan mengkaji ilmu Allah. Dengan batasan pengetahuan manusia, wujud juga segelintir masyarakat hari ini mengakui bahawa ilmunya paling hebat dan paling benar berbanding orang lain. Sedangkan setiap orang yang memiliki ilmu, pasti ada orang lain yang lebih tinggi ilmu daripada dirinya. Masyarakat semasa kini menunjukkan sikap kurang berlapang dada terhadap ilmu agama yang dimiliki orang lain, sehingga mengajak perdebatan yang bukan untuk menemukan titik kesefahaman dan saling hormat, tetapi untuk menjatuhkan dan menunjukkan diri adalah paling benar. Hal ini perlu kepada pembetulan saluran disiplin ilmu agama serta pembetulan jiwa dan rohani supaya saling menunjukkan adab yang baik terhadap ilmu. Kerana akhirnya setiap ilmu itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang diilhamkan kepada kita. Ilmu itu bukan milik kita, tetapi ia pinjaman daripada Allah untuk kita menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, bukan untuk semakin mengelirukan masyarakat. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-76 surah Yusuf ini ialah, sebagai Muslim,
kita perlu memperbanyak bacaan dan berguru dalam menuntut ilmu supaya memperoleh ilmu yang sahih dengan disiplin ilmu yang betul. Kemudian dapat menyampaikan ilmu yang benar kepada masyarakat. Umat Islam perlu menghentikan perbalahan ilmu sesama ilmuwan dan asatizah, guru-guru, bagi perkara yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Tugas bagi ilmuwan dan asatizah adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, aplikasi dalam mentaati Allah, bukan semata untuk membuktikan ilmunya layak diiktiraf sebagai ilmu yang tinggi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.